kesempatan, peluang dan ruang dapat lagi Allah pilih kita. Sebenarnya kehadiran kita pada malam ini adalah di atas Allah, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sendiri pilih kita. Dalam ramai-ramai manusia tu Allah pilih kita. Allah kurniakan kita satu mujahadah yang cukup kuat. Sebab apa? Ujian dia apa? Ujian dan hujan tu. Dekat-dekat tu. Ujian. Jadi apa makna mujahadah tu? Kesungguhan. Kan? Semua kita ni tuan-tuan, pergerakan kita, niat kita, semuanya Allah yang izinkan. Itu sebab Allah kata apa? Tidak akan beriman seseorang itu melainkan dengan ala biiznillah, keizinan aku. Jadi itu tanda-tandanya sayangnya Allah kepada kita tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi maka bersyukur banyak-banyak kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita. Macam ni pun Allah masih lagi memberi kesempatan, masih lagi menyayangi kita. Harap-harapnya teruslah. Jadi malam ni kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab Baru Mazi ini, jilid yang ke-15, dalam bab apa yang tajuk yang kita sambung tu hari, hadis yang membicarakan babul majaa, hadis yang membicarakan segala darah kamu dan harta-harta kamu itu haram ke atas kamu membuat angkara. Tu yang kata Islam ni tuan-tuan, dia jaga semua, dalam semua hal. Tu sebab Islam ni Allah kata apa? Inna dina indallah Islam. Agama yang aku redha Islam. Sebab Islam tu agama Allah. Allah yang punya tu, yang punya suatu agama yang dengan Islam inilah bahawasanya manusia yang beragama Islam ni dia adalah sebaik-baik umat. Siapa yang sebaik-baik umat tu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Yang hebatnya kita ni, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita pun tak pernah minta pun. Kan? Mana kata di awal-awal kejadian makhluk yang namanya manusia tu, Allah dah pilih dah kita siap ni. Ni Allah segregate dah ruh-ruh dulu tu. Ni ruh Nabi Adam, ni ruh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh apa semua tu. Kita Allah letakkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan yang hebat sangat kita ni? Kita ni lahirnya akhir-akhir sekali. Akhir sekali. Makhluk yang paling akhir sekali Allah cipta ni kita. Kan? Walhal Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam tu, manusia yang seawal-awal manusia. Patut mereka lah, Nabi Adam lah yang mendapat penghormatan tu. Sebab dia manusia pertama. Tidak, Allah tidak meletakkan macam tu. Kalau ikut tertibnya, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Dah, main dengan umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah letakkan kita umat akhir zaman. Bila bangun di padang mahsyar nanti, kita dah jadi di other way round. Yang akhir diawalkan, yang awal diakhirkan. Tu. Kita akhir, tapi segala-galanya awal. Kita lah yang akan dimulakan dengan perbicaraan di hadapan Allah itu. Kita lah yang minum telaga Kausar dulu. Kita yang lintas titian Sirat dulu. Yang merudum dalam neraka pun ada juga. Tapi bukan kita lah. Kita insya-Allah lah. Kau dengar macam ni punya mujahadah, insya-Allah. Kemudian kita lah titian, lintas titian. Kita lah yang mendahului masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu speciality yang Allah bagi. Sebab apa? Nabi minta tu, Nabi minta. Nabi ni satu-satunya manusia yang paling sibuk sekali di padang mahsyar tu. Tak ada siapa manusia lain yang boleh bercakap, yang berani bercakap melainkan Nabi Muhammad SAW. Power yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar tu. Kan? Semua makhluk tu kena, especially assistant Allah yang paling kanan sekali siapa? Tu yang kata malaikat tu. Malaikat sibuk, Nabi lagi sibuk. Kan? Malaikat buat apa je, Nabi ada hak, Nabi ada full authority untuk nak sekat malaikat ni ke, nak arah malaikat buat macam-macam. Tu the power of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun dapatlah sopih-sopih dia sikit.
dengan yang mengatakan, yang katanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sebenarnya tuan-tuan bukan masa kita mati tu, lah pun dah dapat dah syafaat dia. Kan? Ada hadis yang Nabi bersabda, Nabi kata apa? Siapa yang berselawat ke atasku sekali je, sekali saja. Nabi kita bukan 10,000, sekali je. Maka Nabi kata Allah akan berselawat ke atas diri dia. Masya Allah tuan-tuan. Allah ni siapa tuan-tuan? Tu yang mencipta segala alam-alam ini, tu berselawat ke atas kamu. Allahu Akbar. Tu untung tak untungnya. Jadi Islam ni dia ada peraturan. Dalam Islam ni dia ada peraturan. Dia bukan sekadar ad-dinun nasihat, agama yang penuh dengan nasihat. Ada peraturan dan undang-undang. Untuk apa? Untuk kestabilan dan apa? Untuk nak menjamin bahawasanya kesejahteraan dan kebahagiaan, keharmonian semualah untuk manusia di dalam dunia ni. Kalau tidak, jadi macam apa? Jadi dia adakan undang-undang dan peraturan untuk nak menjamin manusia sejagat ni supaya jadi manusia yang sempurna, supaya tidak jadi macam zaman jahiliah ikut suka saja. Maka Allah adakan peraturan. Peraturan tu apa? Membicarakan Allah pesan segala darah kamu dan harta-harta kamu haram atas apa? Sekalian kamu buat angkara atasnya, antara sekalian kamu di antara sama lain. Tak boleh nak ambil suka-suka hati. Ni yang kata aku ambil, ni yang kata hang pun aku ambil juga. Tak boleh kita nak bunuh berbunuhan, berkelahi, memfitnah apa semua tu tak boleh. Apa hukum dia? Haram. Sampai boleh bawa sampai neraka tu. Jadinya darah muslimin itu haram menumpahkannya, iaitu dengan dalil sepotong hadis dalam masalah ke-12 itu yang namanya qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram kahurmatin yaumikum haza fi baladikum haza. Maka sebahasanya darah-darah sekalian kamu dan harta-harta sekalian kamu dan kehormatan sekalian kamu haram membuat angkaranya di antara sekalian kamu, sebagaimana haram buat langgar hukum kehormatan hari kamu ini di dalam negeri sekalian kamu ini. Tuh, sama-sama kita orang Islam ni tak boleh berbunuhan, tak boleh ikut suka ambil harta, tak kira harta siapa ambil aja. Tu tuan-tuan, kita ni sebenarnya tak habis. Masalah kita sebagai manusia ni tak habis. Jangan ada siapa kata alah masalah ni mati besok habis. Mati pun ada lagi masalah dia. Masalah kita dengan malaikat pula. Dong. Bangkit kau daripada masyarakat tak ada masalah. Lagi banyak masalah. Kau dengan main ni cerita macam ni. Yang tak ada masalah di mana akhirnya masalah itu akan habis semua. Di syurga tu. Habis dah, tak ada masalah. Senang hati ya. Allah pun dah cabut segala masalah. Segala sifat mazmumah tu Allah ambil balik lah. Maka sifat mahmudah saja. Tak ada sifat-sifat cemburu ni, tak ada lah. Kan? Tu. Di sana di syurga besok baru habis segala masalah. Sekali kita duduk kat dunia ni, sampailah dalam kubur, sampailah bangkit besok kepada mahsyar, selagi mana tak habis bicaraan kepada mahsyar, di situlah masalahnya. Kan? Jadi untuk menghilangkan segala masalah itu, maka kita berazamlah untuk menjadi manusia yang sebaik-baik manusia. Nak ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kenapa kita bersyahadatain tu. 2 kalimah syahadah. Muhammad Rasulullah. Allah kata tengok pada diri Muhammad tu, Rasul tu, hang tengok tu Muhammad tu. Nak jadi manusia hang tu, hang ikut Muhammad tu. Tu ada segala-galanya. Sampai Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad hang bagi tahu kat depa. Nak kenal Allah, nak sayang Allah, sayang Muhammad dulu tu.
maka baru kita boleh sayang Allah sampai ke martabat sayang. Macam mana kita sayang Nabi ni. Saya cukup yakin dah tuan-tuan ni sampai peringkat ni. Cerita tentang, kalau ada siapa-siapa ustaz-ustaz mana lah cerita tentang kewafatan Nabi ni, sampai sekarang pun kita akan mengalir air mata, walaupun cerita tu kita dengar selalu dah. Kan? Cerita kewafatan Siti Khadijah, isteri yang Nabi sayang, kita pun menangis ya. Bukan saja menangis. Tu ada rasa kepiluan, sedihnya kita tu, sayanglah tu. Kan kita kalau sayang satu mestilah nak menunjukkan kata sayang tu menangis. Tak percaya kita pergi kubur tu. Orang mati kan. Dengar kata berita kematian. Pak Mat Tempe mati oleh aksiden pun, ini dia menangis. Mula-mula tak menangis. Tu. Pak Mat Tempe ke debu bush, mati kelepeng, menangis dia. Tanda sayang. Sebab apa? Di kala tu baru terasa kehilangan tu. Sama lah macam kita ni. Isteri mati menangis, suami pula isteri tu menangis, suami dia meninggal, anak-anak dia. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, yang Nabi sendiri bagi tahu sahabat, kita jangan menangisi setiap kematian ni. Nabi pesan tu. Tapi di kala mana anak Nabi Ibrahim, yang nama Ibrahim tu wafat, Nabi menangis juga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi baru Tuhan kata kalau ada kematian jangan menangis, tapi Tuhan menangis pasal apa? Perasaan Allah kan, sedih, menunjukkan kesedihan tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tu jadi haram mendatangkan asbab yang menumpahkan darah seorang daripada saudara yang Islam. Maka tiada harus seseorang itu memukul, bedal saudaranya sama Islam dengan membengkak-bengkak badannya dan menaikkan berbalun-balun di tubuhnya. Dan tidak harus seorang itu memukul hentam saudaranya sampai memecahkan kepalanya, berdarah ataupun ditiruk. Tiruk ni orang tahu lah, yang besi tu kan, yang tiruk ikan tu cucuk tu ditiruk dan ditikam dengan pisau. Semuanya itu haram melainkan pada 3 masalah saja. Semua yang kita sebut tadi haram. So apa kategori yang tuan-tuan nak letak ni? Ni yang kena bunuh pakai syarika yang baru ni MRSM tu. Apa kategori tuan nak belum? Sama-sama Islam tu. Kat mana silap? Yang syarika tu orang pandai-pandai tu, UPNM, Universiti Pertanian Negara tu. Tu semua nak jadi jeneral tu. Tu yang paku atas ni semua tu. Bukan general manager ni, general atas ni. General manager satu hal lah. Kenapa jadi mentor? Kan? Bersabit kesalahan dihukum jarak 18 tahun. Tu yang kita hendak hukum Islam tu. Kan? Jadi keluarga tu tak puas hati, saman balik. Takkan 18 tahun kot. Ni bunuh punya kes ni. Alasan dia apa? Bunuh tanpa niat. Tanpa niat apa sampai 80 chop setrika. Kita bukan nak bincang tu. Ni cerita ni kait sikit. Senang faham. Kita duk cerita kita senang faham. Kan? Habis cerita dia. Kan? Tapi cerita tu lah MRSM tak payah. Habis kan? Tu. Jadi pukul bedal dia bunuh, Allahu Akbar. Kan? Tu yang kata tentang Islam tu. Itu sebabnya tuan-tuan, macam mana Islam. Kita tengok tak hari tu macam mana pemberita daripada Sweden yang beragama Kristian ditangkap oleh Taliban. Tak? Taliban jaga dia sungguh-sungguh, tak usik langsung. Dia keluar daripada tahanan tu terus masuk Islam. Sebab apa? Akhlak dia kata, oh Islam macam ni rupanya. Dia gembar-gembur kata Islam ni teroris lah apalah semua tu. Rupanya dah. Sama juga sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Anda kata Allah hidupkan aku sampailah hari nak kiamat besok, nanti satu dunia ni akan jadi Islam. Tengok akhlak Rasulullah SAW. Tapi dah Allah tak izinkan macam tu. Allah masih nak kekalkan 5 bilion tu.
bukan beragama Islam. Allah nak tengok sejauh mana hampa nak maintain hampa tu. Tapi 7 bilion sekarang, 7 bilion manusia, 2 bilion aja Islam. 5 bilion bukan Islam. Kan? Awak depa dulu tak mengaku ke? Roh depa tak mengaku ke? Bila Allah tanya alastu bi rabbikum, mengaku juga depa. Tapi kenapa tak cari? Sebab Allah dah kata dah, manusia ni aku bagi hampa lah sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Makhluk-makhluk lain aku tak bagi. Aku tak bagi akal. Untuk akal aku bagi apa? Ilham pula. Kepada haiwan aku bagi ilham saja. Akal aku tak bagi. Itu sebab kita tengok haiwan ni, perangai dia kadang-kadang macam dia ada akal pula. Kan? Saya dah cerita dah apa dulu. Ada satu binatang yang dia kategori buruk, tapi dia tak jenis melompat ni. Dia jenis menyulur mangkak tu kan. Dekat highway timur barat. Tengah-tengah tuan-tuan kau jalan malam tu, gajah pun ada tengah-tengah jalan tu. Mungkin tuan-tuan akan langgar gajah tu. Ni tengok. Binatang tu dia apa? Merangkak atas jalan. Jadi satu kenderaan ni tengok tu berhenti tu. Berhenti, pemandu tu turun, angkat binatang tu letak dekat pokok. Supaya dia gantung kat pokok ni. Pemandu tu pun beralih nak masuk kereta. Pemandu tu tengok dia. Dia boleh beralih, dia babai tu, babai. Siapa suruh dia babai? Nasib baik dia babai kau buat macam tu. Ada tak kecil. Tu Allah ilhamkan hang buat tu. Kita tengok ada burung apa tiung dia pandai cakap kan. Manusia ajak dia. Good morning, good morning. Jumpa malam pun dia kata good morning. Ilhamnya tu. Manusia ni Allah bagi panca indera. Mata yang Allah bagi ni kita melihat. Yang tahu apa juga nama-nama makhluk dalam dunia ni manusia saja yang tahu. Kan? Dengan mata kita pun pandang, Lalu dekat masjid tu, telinga dengan azan hidayah tu. Hayya 'alas salah. Mata tu nampak dah surau. Akal kata apa? Akal beritahu pada mata, itu surau tu. Fa alhamaha fujuraha, ilham. Nak datang tak datang? Tu. Datang mujahadah. Yang kita taufik tu tadi. Tu, besok Allah tanya semua tu. Kan? Maka siapa yang ada mata memandang tu saja, oh masjid dekat tu aja. Kan? Sama dengan siapa? Amalan lain tersebut. Kan? Tu cerita dah habis. Maka kata tuan kitab ni sahabat, semua itu haram melainkan 3 masalah ni saja. Tu. Hukum bunuh bala bunuh ni 3 ni. Yang boleh kan lawan orang kata apa? Menumpahkan darah ni dalam 3 perkara ni. Kita pun bincang dah dulu ketika mana Sayyidina Osman Ibn Affan ni dia tahu dah malam tu dia akan dibunuh. Rumah dia dikepung oleh orang daripada Mesir tu. Yang dengar fitnah ni tak tahulah daripada mana tu. Dulu bukan ada WhatsApp. Mari kepung tu. Yang naik kat loteng dia apa dah. Dia pun sendiri panjat. Sayyidina Osman ni panjat loteng. Sempat lagi berceramah. Dia kata hampa nak bunuh aku ni pasal apa? Kamu tak pernah dengar ke hadis-hadis Nabi dulu? Nabi cerita. Aku dengar hadis Nabi kata ada 3 masalah ni saja kita boleh menumpah darah. Satu, kalau orang tu kekal minum arak. Tetapi Sayyidina Osman kata daripada aku kafir dulu sampailah aku masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW, aku tak pernah minum arak walaupun setitik. Macam mana hampa nak bunuh aku? Dia kata apa? Yang tu kami faham, tapi kami nak bunuh juga. Tu dia manusia kalau dah benci tuan Allah Akbar. Kan? Yang keduanya Sayyidina Osman kata apa? Kalau aku ni pernah bunuh orang Islam, apa bolehlah bunuh aku? Tapi aku daripada aku kafir dulu sampailah aku Islam, aku tak pernah bunuh siapa-siapa pun lagi. Orang Islam terutamanya. Macam mana boleh nak bunuh aku? Tu pun kami tahu. Tapi kami nak bunuh hang juga. Nak buat macam mana? Sayyidina Osman kata yang ketiga, aku tak pernah murtad. Dulu
kini dan selama-lamanya aku tak pernah murtad. Hanya orang murtad saja daripada Islam ni boleh bunuh. Itu pun Islam ni tuan-tuan tak ada galak sangat nak hukum orang terus. Murtad ni pun dia ambil dulu. Dia bagi kuarantin dulu 3 hari. Hari pertama tanya, adakah siapa-siapa nak bunuh hang ke apa suruh hang murtad? Ada orang letak pisau ke tengkuk hang suruh hang murtad. Hari kedua tanya, hang nak masuk Islam balik tak? Dia kata tak mau. Hari ketiga nak masuk tak? Tak mau. Baru boleh ambil hukuman. Tu yang kata Islam. Sayyidina Osman kita pun tak pernah langsung. Akhirnya terbunuh dah. Terbunuh juga Sayyidina Osman Ibn Affan. Kan? Habis. Masalah keempat, harta-harta saudara-saudara yang Islam itu haram membuat angkara atasnya. Dengan dalil sepotong hadis di dalam masalah 13 tadi. Maka haram diambil harta seorang daripada saudara sama Islam itu dengan tiada izinnya. Tu. Harta waimah kita dalam pembahagian harta tu. Tuan. Bab mengi harta ni tuan-tuan, bab nak agih-agih tanah ni tuan-tuan, jangan ada di antara kita ukur tanah kok lebih sejengkai. Oh tuan-tuan, bumi ni dulu dah bersumpah lah. Ketika mana Jibril, Mikail, Israel nak ambil tanah tu, Allah suruh. Allah kata, wahai malaikat semua pergi ambil tanah. Tanah daripada bumi ni ambil. Bumi kata apa? Aku tak izinkan. Tu tak izinkan. Hanya setelah mana Israel turun sendiri, Israel kata, hang izin tak izin, aku mengikut perintah Allah, aku akan ambil. Maka dia start daripada detik itulah azabnya bumi ni. Siapa yang manusia-manusia yang buat engkar, masuk rak. Tu kata Nabi, tulang rusuk ni bertangkup ni tu. Bukan sekali rup macam tu aja. Rup buka. Sampai bila? Sampai tiupan sangkakala. Bab berebut hai tanah ni tuan-tuan, tu kita nak mati besok susah tuan. Susah. Saya dah tengok beberapa kejadian dah sendiri. Liang tu ukur cukup dah. Bila nak bubuh tu tak tahu masa bila dia jadi kecil, tak muat tu. Kita nampak macam besar, nak bubuh tak boleh. Tu cerita Allah. Yang Allah punya kerja kita tak boleh nak fikir. Macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dalam prosok tu, grup masuk tu, korek sana. Di atas tak boleh korek lah. Korek sini. Korek di atas ni pun dia jadi kecil balik. Korek bawah. Korek dalam liang tu. Korek ujung tu, tolak sini pula. Dalam tu tak tahulah apa nak jadi kat dia. Tu. Jangan berebut air tanah. Pokok tu betul. Maka haram diambil harta seorang daripada saudara sama Islam tu dengan tiada izinnya. Kita kalau ambil harta orang ni, kita zalim orang. Kita zalim, kita ambil harta dia, kita rampas. Maka kita pun duk minta ampun kepada Allah, istighfar apa semua tu. Istighfar tu is different matter. Harta orang ni hang kena bagi balik, baru aku terima kata Allah. Hang punya taubat. Nak cerita apa tuan? Ni yang duk berlaku sekarang ni. Kan? Kitab demi kitab. Tu orang kata duduk dalam majlis ilmu ni. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala, itu sebab Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dunia ni tak ada dalam tangan. Kan? Hukum dia tuan-tuan dalam kitab fiqh Syafi'i. Kan? Dalam bab apa? Dipanggil lughatah. Ada satu peristiwa lah, zaman Nabi Muhammad SAW, ketika seorang sahabat dilantik menjadi amil zakat. Ambil zakat. Dia pergi ambil di tempat tu. Kemudian habis collection, ada orang hadiah dekat dia. Hadiah. Tu dia ambil, dia bawa balik, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, saya ni pergi kutip zakat dah. Tapi dia orang bagi kat dia saya hadiah yang kat saya macam ni." Dia kata, "Kamu jangan ambil." Tak boleh ambil kan? Sebab Nabi kata apa? Sebab apa dia orang bagi? Sebab engkau kutip zakat. Kau ambil dia bagi ya. Kalau kau tak ambil dia tak bagi. Jadi bahaya tuan-tuan. Bahaya betul.
Itu sebab Nabi Muhammad SAW bila ada pembesar mari ziarah dia, kan? Masa Nabi dekat Madinah, setelah mana dia angkat menjadi rasul, di situ di Madinah tu Nabi lah raja, Nabi lah pemimpin, Perdana Menteri semua Nabi. Pembesar-pembesar daripada negara luar ni selalu ziarah Nabi. Ziarah bukan ziarah kosong, dengan segala hadiah yang depa bawa. Lekat dah dekat Nabi, Nabi terima sebagai apa? Sebagai adab, beradabnya Nabi. Orang bagi ambil. Tapi selepas itu balik saja depa, datang sahabat, Nabi akan bagi terus. Itu kita cerita yang ketua kampung Badawi tu, kan? Ada satu pembesar bagi Nabi 100 ekor kambing. Dia letak dekat lembah tu. Balik pembesar tu datang pula satu ketua kampung Badawi tu. Ketua kampung tu kata dekat apa masyarakat dia, kita ni nak buat kenduri ni. Bukan Islam pun. Kita ni nak buat kenduri ni satu kampung. Apa kita nak buat? Kan? Buat ulang tahun apalah kampung tu. Ada salah seorang daripada penduduk dia cadang kat dia. Tuan pergi jumpa Muhammad tu kat Madinah. Minta, dia mesti bagi kan. Minta sekok 2 kambing cukup lah. Kambing kau unta. Dia pun pergi lah. Dia pergi jumpa. Ha. Sebelum tu ada pembesar bagi Nabi 100 ekor kambing bagi. Dia pun datang. Dia kata, ya Muhammad, aku ni daripada kampung sebelah. Tapi kampung aku masyarakat tu bukan Islam lah. Dan aku juga ketua kampung yang bukan Islam. Tapi aku ni nak buat kenduri. Kampung kami nak buat kenduri. Walaupun tak ada apa, nak buat juga. Sebab apa? Yearly punya event. Kena buat kan? Tapi tak ada apa, nak buat apa pun. Ha? Nak buat gandum pun gandum tak ada. Ha? Kalau ada you boleh bagi air sekor 2 kambing, okey. Nabi kata hang pergi dekat lembah, hang tengok tak dekat lembah tu kambing banyak kan? Hang pergi ambil semua, Nabi kata. Ambil semua. Semua Nabi. Mana? Tak ada dalam tangan. Nabi dunia tak ada dalam tangan. Dia tak fikir, kalau aku bagi semua lagi aku. Tu. Dia minta sekok 2. Ambil semua tu, mau balik. Dia pun fikir, betul kan ni Muhammad? Betul kan? Ambil. Dia pun dia fikir sebelum Muhammad ni tukar fikiran, tak kira dia suruh ambil sekok, dia aku balik. Dia pun ambil, balik semua. Dia balik semua. Ayat yang kalimah yang pertama sekali dia jumpa dia balik kambing tu, dia kata apa? Ni Syekh, jom kita masuk Islam semua. Aku tak pernah jumpa lah manusia macam ni punya. Oh ya Allah, aku minta sekok doa, dia bagi satu lemah. Tu yang kata Muhammad. Allah Akbar tu. Dunia tak ada dalam tangan. Dunia kada walai kan. Kan? Tu. Jadi apa? Tidaklah boleh dicuri, baik sedikit ataupun banyak. Oh bahaya Allah. Tapi alhamdulillah lah, Allah tak uji kita. Dan Allah tak uji kita. Allah sayang kita. Kan? Kalau kita lah jadi pemimpin, kita pun tak tahu ni. Kita lagi teruk. Cukuplah sekadar. Takat ni cukup, alhamdulillah. Kan? Boleh main masjid. Kan? Boleh duduk dalam masjid. Dalam majlis ilmu tu tuan, itu Nabi kata apa? Hadis yang kita kena pegang. Bila mana Allah kata apa? Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Bila Allah nak bagi kita jadi baik, Allah akan bagi kita faham agama. Macam mana kaedah Allah yang tentukan. Allah buat kita. Allah bagi kita rajin sikit duduk dalam majlis ilmu. Kan? Duduk saja dapat. Allah tahulah macam mana Allah nak bagi. Walaupun kita tidur dalam majlis ilmu. Bukan tuan-tuan, orang lain. Tuan-tuan tak tidur, saya tahu. Pejam tu kusyuk. Kusyuk. Dia makan kusyuk ni lain. Kan? Allah nak bagi kita. Kan? Itu sebab beza tak kita dulu amalan kita dengan amalan sekarang? Berbeza, totally beza punya. Kan? Saya cukup yakinlah ni yang ada dalam dewan ni. Kalau tertinggallah satu waktu solat, Allahu Akbar, rasa kan. Kalau kita in a journey nak pergi mana, masuk waktu ni, cari tempat semayang ni.
Sebab dah jadi ada kesebatian di situ. Sebab apa? Yang namakan halawatul ibadah, kemanisan ibadah dapat. Bukan Allah bagi semua tu. Berapa lama dah kita mujahadah tu bab tu. Allah akan bagi. Allah dah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hang pegang ikut jalan aku bagi petunjuk. Aku bagi. Itu yang nama dia, bila ada kecenderungan, Allah bantu. Itu sebab Allah yang cipta kita, cipta manusia ni, Allah tahu hati budi kita ni, luar dalam semua Allah tahu. Allah tahu manusia ni nak jadi baik dengan apa? Dengan solat je. Bukan banyak solat, 5 waktu ya. Istiqamah, ikut khusyuk betul-betul, akan jadi baik. Maka bertepatanlah dengan ayat Quran. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat tu mencegah keji dan munkar. Lama-lama dapat. Saya cukup yakinlah tuan-tuan, ada buat maksiat lagi? Tak buat dah tuan. Kita akan fikir sendiri, alah rugilah aku dah solat lama, takkan aku nak buat maksiat. Automatik dia tak dalam tu. Sebab apa? Takut macam tu. Bezanya kita takut dengan orang, compare dengan Allah Ta'ala. Kita takut dekat orang, kita akan lari. Tu mari dah kita kata mari dah jebon tu, lari kita. Contohlah. Manusia jahat ni panggil jebon lah. Kan? Kita takut dekat Allah, kita makin hampir tu, kita makin nak dekat dengan Allah. Takut jauh kita diri pada Allah, kita nak makin hampir. Beza tak? Beza. Kan? Maka yang keduanya, tiadalah harus dirampas dan diambil dengan kerasnya akan apa-apa hartanya, sama ada disayangnya atau tidak disayangnya, sama ada banyak ataupun sedikit. Dan jika terjumpa harta saudaramu sama Islam itu cicir atau hilang daripadanya, wajib dipulangkan. Dan jika telah kamu rosakkan pada harta saudaramu, wajib kamu gantikan. Tu sampai level tu lah. Contohlah kita AJK masjid, pergi surau. Jemaat selalu berlaku lah jemaat. Habis solat jemaat apa? Ada seorang sahabat datang. Dia jumpa AJK, dia kata, tuan, saya ada jumpa jam tu dekat tempat ambil wuduk tu. Kan? Kita pun tengok, buat announcement. Minggu pertama buat announcement, tak ada orang claim. Minggu kedua tak ada. Minggu ketiga tak ada. Kan? Minggu keempat sampailah minggu ke-10 tak ada. Jadi kita nak buat apa jam tu? Kan? Kita boleh jual, kita boleh pakai dan jual. Tu. Kita pun tanya sama-sama AJK apa? Dia jual lah. Jual dapatlah dan 200 lebih. Contoh juga masuk tabung. Tiba-tiba 2 tahun kemudian datang orang tu. Dia kata, tuan, dulu 2 tahun dulu saya dah solat sini. Saya dah tertinggal jam tu lah. Kita pun tanya dia, jam macam mana tuan? Allah, kami ada dapat itu, kami ada buat announcement, tak ada orang claim. Kami convert dan kami buat sedekah. Kalau tuan tak, kami boleh bagi balik lah. Tu kaedah dia. Kalau dia kata, oh bisa tak apa, saya halal. Okay? Itu bab tu. Ada lagi satu kaedah, satu masalah. Hari Jumaat lah, kita naik motor, kita ada harga. Tiba-tiba kita turun keluar daripada masjid apa semua, lepas keluar, tengok dalam harga ada pisang. Tuan-tuan dapat announcement 3 Jumaat. Tinggal RM3 je lah. Yang tu boleh makan. Tengok tanya 1 Jumaat, makan. Besok kalau ada orang kutu claim, kita bagilah balik. Saya rasa 4 Jumaat lepas saya datang, saya ada letak pisang. Kalau yang tu pun dia tuntut juga, tak tahu. Saya ada letak pisang, bukanlah sepokok, sesikat. Pun tanya lagi. Patut dia mau kira burn lah tu. Kira aku halal lah. Itu lebih mendatangkan manfaat kepada dia. Pada dia main tanya balik. Kan? Tapi tak tahulah kot dalam kulit pisang tu dia bubuh duit apa, tak tahu, itu lain cerita. Islam ajak kita sampai macam tu. Kan? Habis. Dan tiada harus sekali-kali mengambil harta-harta saudaramu sama Islam tu dengan jalan tipu daya dan helah. Seperti saudara kamu minta belikan barang harga RM10, maka kamu belikan RM8, maka kamu katakan RM10. Ni yang makan kuat atas angin ni haram. Haram. Ni kawan kita bagi tahu kita, Syekh, aku nak jual tanah 10,000 lah. Kata 1 ekar 100,000 lah. Kita bagi tahu orang,
Ada tanah kau nak jual 1 ekar 150,000, nak? Dia pun beli. Dia beli, bagi duit kat kita. Kita pun bagi duit 1,000. 50 atas angin. Haram apa benda? No. Dalam kitab bab 200 tu tadi. Kitab fiqh Syafi'i. Kan? Kita boleh buat macam ni. Sama ada kita, sahabat kita tadi kata, aku nak jual tanah 1 ekar 1,000. Tak apa, aku beli. Servis bertukar tangan, orang pun, kita pun jual kat orang. Aku ada tanah. Kau nak 200,000. Okey. Tu tak apa. Halal cara macam tu. Ataupun kita bagi tahu tuan-tuan, okey, satu anak jual 1 ekar 110. Anak jual 1,000 kan. Aku up sikit 120,000 boleh? Ada A kata boleh. Kita pun jual kita 120. Dia orang bagi, itu bagilah 20,000. Tu boleh. Allah, Islam ni tuan-tuan. Tu. Engkau katakan, atau seperti saudaramu sama-sama Islam tu datang simpan taruh kepadamu apa-apa hartanya, kemudian kamu habiskan, ataupun nampak pada kamu akan saudaramu sama-sama Islam tu berharta dan berhidup-hidup, maka datang kamu pergi binasakan. Ataupun yang tadi, macam tuan-tuan lah nak pergi haji, tuan-tuan jenis duit tak simpan di bank sekarang. Sebab sekarang ni peraturan baru sekarang ni, undang-undang baru pula, LHDN boleh tengok kita punya akaun dan desau duit kita. Tuan yang banyak duit keluar simpan bawah bantai. Tidak LHDN sapu. Lembaga Hasil Negeri ada sistem dia sekarang. Sebab itu. Tengok duit kita, syak dia sapu. Sampai macam tu. Tak selamat tu simpan dalam bank. Macam mana? Jadi simpan bawah bantai. Kau tuan-tuan nak simpan. Okey, masalah dia ni. Tuan ada duit nak pergi Mekah. Tuan-tuan jenis tak simpan kat bank. Ada 10,000. Tuan-tuan ni A, nama A. B ni kamcing. B. Kita pun kata B, aku ni nak pergi Mekah ni. Pinjam, peganglah 20,000 ni. Balik aku, minta balik. Settle kau kamcing. Balik Mekah, kita pun pergi jumpa balik. Syekh, mana 20,000 yang kau bagi yang tu? Dia kata, mana ada, tak bagi apa pun. Hai ingat tak, ni dekat tangga ni dulu, aku bagi hang 20,000. Dia mati-mati kata tak ada. Haram hukum dia. Allahu Akbar tu. Kan saya ada buat satu kisah. Berlaku di Noh. Di Penaga Bukit Pentajam. Tu masjid tu. Kes ni lah. Dia bagi sahabat dia tu simpan 30,000. Dia nak pergi Mekah. Dia balik, dia claim balik mana 30,000 tu. Member ni mati-mati kita tak ada. Dia kata, sumpah aku tak ambil. Dia kata, hang tak bagi kat aku pun. Aku boleh sumpah dalam masjid tu. Pergi sumpah dalam masjid je. Lepas zuhur sumpah, aku tak ambil. Dia keluar masjid tu. Dalam kembang-kembang tu, pam kata. Cam dia kena. Mati tu. Tu. Kadang-kadang Allah tunjuk juga. Allah tunjuk. Allah nak bagi pengajaran. Tu. Maka kata dia, haram hukum dia. Ataupun nampak pada kamu akan saudara-saudara sama-sama Islam itu berharta dan berhidup-hidupan. Tu. Dia nampak orang tu lebih sikit, dia kata, ini bukan rasuah apa, banyak kan. Rumah besar. Mana kita tahu. Kuk bapak dia kaya ke, mana tahu. Pak dia besan Sultan Brunei ke, mana tahu. Besan Sultan Brunei dah untung. Kan. Perempuan-perempuan yang mana yang kahwin dengan Sultan Brunei tu, dulu kan artis kita tu Azarina ke apa, kahwin sat cerai. Rupanya Sultan Brunei dia tak cerai biasa mah. Dia bagi hamba Allah 1 bilion saham Selcom Hippo tu. Azarina tu punya, Sultan Brunei beli, bagi dia. Tu yang kata, tapi anak-anak semua dia ambil. Anak kahwin, anak ni. Kan baru ni dia kahwin dengan Juma tu dulu kahwin dengan anak Najib ni. Cerai ke terbuai talak ke, tak tahu lah. Kahwin dengan Juma. Tak apalah, dia duit banyak. Siapa tak mau kat dia? Tu. Jadi kita mulut ni jangan celupa. Tengok rumah dia besar, dia ni apa rasa.
kan? Maka haram hukum dia, kita duk mengata orang. Maka ataupun nampak pada kamu saudaramu sama-sama Islam itu berharta dan berhidupan, maka datang kamu pergi binasakan, khianatkan dengan sebab hasad kamu tu. Kan? Jangan kita berprasangka buruk. Kalau kita pun tengok, kalau dah ya ni, tahu. Dan barang sebagai daripada perbuatan yang merosakkan harta saudaramu sama-sama Islam itu haram belaka atas seorang itu membuat angkara dan membuat langgar hukum atasnya. Tu merosakkan harta benda orang pun tak boleh, haram hukum dia. Masalah yang seterusnya, kehormatan saudaramu itu apa-apakah ia diharamkan itu. Misalnya pada sepotong hadis dalam masalah 12 itu menunjukkan haram langgar hukum ke atas kehormatan saudaramu sama-sama Islam. Bukankah ada beberapa saudaramu sama-sama Islam itu beberapa perkara yang malu dan aib padanya dicanang dan dikeluarkan. Benda mengaibkan orang, fitnah ni, walaupun benda tu betul, berhentilah kita bercakap. Jangan memanjang-manjang, kan? Kalau kita tak suka orang buka aib kita, kita jangan buka aib orang. Aib ni dia tak sudah di dunia ya, sampai di akhirat ni besok kita nak cari dia ni, bara atas kepala ni, bara api. Bukan api dunia ni, api neraka. Nak cari dia, nak pergi minta maaf ni. Tamalah dulu aku hina aku aibkan hang, akulah yang mula-mula cerita ni hang dulu tu. Tuan-tuan. Kok kita boleh jumpa dia dalam masa 2 second. Berimpun kat padang mahsyar tu tuan-tuan. Sebab apa dinamakan mahsyar? Mahsyar ni. Mahsyar ni dalam bahasa Inggeris ni compact. Compact ni mana apa? Ni. Berasak-rasak ni di padang mahsyar ni. Bukan macam sekarang ni kita boleh duduk penjarakan sosial apa semua tu. Tak ada kat sana penjarakan. Tu. Kata Nabi, kaki atas kaki ni, kaki manusia ni atas kaki manusia. Bayang berapa bilion manusia. Bukan kata manusia, seluruh makhluk. Atau makhluk yang menyawa ni semua ada. Haiwan dia dengan haiwan dia, haiwan dia dengan bersalahan dengan manusia, manusia bersalahan dengan haiwan. Semua nak menuntut keadilan. Tu. Semuanya besok nak mengadu, nak mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia ni dulu aku senyum pun dia tak senyum pun. Aku belagah bau, dia tak senyum. Dah kena lah. Senyum tu satu sedekah. Senyum tu saja sedekah lah. Tu pun orang tak mau senyum. Nak senyum macam mana tengok Yahudi. Cerdik tak cerdik tuan-tuan. Sunnah tu sunnah. Dia matikan sunnah tu, kita pun pakai tu. Pelikut muka. Kan? Bila kita sekarang ni ustaz pun ada masalah sikit lah bila bagi kuliah. Tak tahu tuan-tuan gelak suka ke gelak tak suka, marah ke tak tahu. Tapi ada untung ni juga pakai ni, kan? Tuan-tuan kalau ada apa, ada sikit-sikit lah jebisan makanan tu, ada boleh terus ludah dah ni ya. Tidak kita kena kutip apa kan. Kalau kita telan, kalau ada sisa-sisa makanan, ada rasa lagi, rasa macam masak lemak cili padi, kita telan, batal semuanya. Kan? Jadi, wallah malam, kita akan sambung di hari yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Surat daripada Jais, kan? Untuk mendapat surat daripada Jais. Bukan Ahmad Jais. Daripada Jais. Azan Monti. Wallah malam. Kita sudahi dengan tahfiz kafarah dan surah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilika waj'al mautana min baladina Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah mati syahid berjuang di jalan-Mu. Jadilah kematian kami di negeri Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya musarrif qulubana sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum. Peace.